Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Julai 2023 bersama saya, Pia Nadia. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor telah menfailkan tuntutan saman terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berhubung dua kes fitnah. Beliau berkata surat tuntutan saman fitnah tersebut telah dihantar kepada Saifuddin menerusi email semalam dan serahan tangan pada hari ini. Wajiblah saman tuan-tuan, tak boleh biarnya. Dia tuduh saya, dia kata dia lantik, kita lantik jadi MB suruh mentadbir negeri bukan jadi pencuri REE. Dia tuduh saya jadi pencuri REE, kes REE 1. Dan dia tuduh saya guna peruntukan Maris 1.6 bilion yang patut jadi duit untuk penyelenggaraan jalan. Dia kata buat benda lain. Walaupun duit itu semua daripada Merdeka lagi. Semua tu saya guna untuk buat benda lain. Dia lunggukkan kesalahan menteri-menteri besar UMNO sebelum 2014 semuanya atas kepala saya, padahal saya tak tahu apa pun. Tunggu Pudin, tunggu. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan beliau sehingga kini masih belum menerima sebarang notis tuntutan maaf daripada Muhammad Sanusi Mak Noor. Saifuddin berkata beliau boleh dihubungi pada bila-bila masa jika pihak Sanusi ingin menyerahkan notis tuntutan tersebut kepadanya. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Muhammad Sanusi yang memaklumkan pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Saifuddin Nasution kerana didakwa memfitnahnya berhubung dua isu berasingan. Media hari ini melaporkan Muhammad Sanusi mengemukakan notis tuntutan terhadap Saifuddin supaya Menteri Dalam Negeri itu memohon maaf dalam tempoh 7 hari bermula semalam. Ini kerana Saifuddin didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang Sik. Saifuddin juga mendakwa Sanusi menggunakan peruntukan sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia Maris sebanyak 1.6 bilion ringgit untuk tujuan lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun itu turut menuntut Saifuddin membayar ganti rugi munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah tersebut yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi. Mengulas lanjut isu REE di Kedah, Saifuddin mempersoal tindakan Muhammad Sanusi yang tidak menceritakan serta menjelaskan situasi sebenar kepada rakyat termasuk pengambilan kumpulan pekerja dari China. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan saman fitnah terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini katanya selepas Anwar gagal mendedahkan dokumen dipinta berkenaan pelupusan hutang peneroka Felda. Sebaliknya, kata Muhyiddin, Anwar mengemukakan dokumen membabitkan penerbitan sukuk semalam. Dalam satu kenyataan malam tadi, Muhyiddin berkata dokumen sukuk yang didedahkan Anwar juga menunjukkan Anwar tidak memahami kandungan dokumen yang ditandatanganinya sebagai Kementeri Kewangan. Terdahulu, Anwar semalam mendedahkan sebahagian dokumen yang didakwa membuktikan dia telah menandatangani skim pelupusan hutang untuk peneroka Felda. Dokumen itu ialah akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan FSRA serta penerbitan sukuk berjumlah RM990 juta sebagai jaminan kerajaan terhadap Felda yang ditandatanganinya pada 27 Jun lalu. Justru, Anwar mendesak Muhyiddin memohon maaf atas fitnah yang dilempar kepadanya. Beliau membuat kenyataan itu selepas Muhyiddin mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Anwar berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Felda selain menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Perdana Menteri. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi setuju untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas PRU lalu dengan bersyarat. Dakwa Hamzah, Zahid meletakkan syarat bahawa kes rasuah terhadapnya diselesaikan. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mendakwa tawaran sama diberikan kepadanya selepas PRN Sabah pada 2020. Katanya persetujuan asal antara PN dan BN yang ketika itu masih bekerjasama adalah Haji Jinur menjadi Ketua Menteri Sabah, namun dia mendakwa Zahid mengubah fikiran di saat akhir. Zahid Hamidi, Presiden UMNO, tak bersetuju. Kata tadi Mak Madlan kata bersetuju pasal apa? Dia kata nak pusing balik. Pasal apa nak pusing balik? Dia nak bermutar pula jadi Ketua Menteri. Saya geram. Tunggu pukul 3 pagi.
pukul 6 pagi, sahabat Zahid Hamidi telefon saya. Ini cerita benar, untold story. Yang apa ni pernah tengok cerita untold story ke apa? Yang gelap ke apa? Saya tak pernah tengok filem tu. Jangan tu tengok nah. Siapa tengok, jangan apa jaga. Dia telefon, sahabat saya telefon pagi, subuh. Dia kata, brother, boleh settle dengan satu syarat. Selesaikan kes Presiden UMNO. Takbir. Adakah yang tu dia mau? Jadi perjanjian yang diadakan di antara Abang Non dan Zahid adalah kerana Zahid mahu kes dia selesai. Allah SWT ada, insya-Allah rakyat ada. Duk cerita merata Abang Non punya asal kau korup macam-macam. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menolak permohonan Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan untuk membatalkan 2 pertuduhan rasuah terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Rozina Ayub petang ini menafikan notis usul bahawa 2 pertuduhan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu itu didakwa cacat. Terdahulu pada 29 Mei, pasukan undang-undang Wan Saiful memfailkan permohonan menarik diri memohon pelepasan tanpa pembebasan DNAA. Tidak seperti pembebasan penuh, DNAA memberi pilihan kepada pihak pendakwaan untuk mendakwa semula tertuduh atas kesalahan yang sama pada tarikh akan datang jika mereka memilih untuk berbuat demikian. Polis mengesahkan 2 objek yang ditemui di bahagian bawah kereta milik Peguam Siti Kasim di Bangsar, Kuala Lumpur adalah alat letupan termampat IED. Ketua Polis Daerah Brickfields, Amir Hizam Abdul Syukur berkata, ini selepas pihak unit pemusnah bom UPB sudah menjalankan siasatan ke atas objek itu. Amir Hizam berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian dari wanita terbabit pada jam 12.58 tengah hari tadi. Terdahulu objek mencurigakan itu dikesan seorang mekanik selepas kereta berkenaan diangkat oleh mesin sebelum ditemui di tayar belakang. Siti Kasim membuat perkongsian siaran langsung di Facebook untuk menceritakan pengalamannya. Then, after I dropped off my car, I went to have lunch. And guess what? They suddenly call me and then they say, Siti, what happened to your car? And I said, what happened? Then they say, you tengok itu gambar WhatsApp. So I look at the WhatsApp photos they sent me. I was so shocked. They showed me this thing here. You guys, this is my car, okay? Somebody attached, looks like a bomb, to my car, and I'm like with all the wiring, and all that, and the mechanic here said to me that ini baru pasang, dia kata. So now I've called the police. Okay, I've called the police. I called 999 lah, of course, I mean a potential bomb here. And then they took the address, everything. And now the people here, they cannot bring any car because they're so scared in case this bloody thing goes off. Susulan itu, unit pemusnah bom UPB tiba di pusat servis kenderaan berkenaan bagi melakukan pemeriksaan ke atas objek yang ditemui di kereta Toyota Celica milik Peguam terbabit. Kawasan berhampiran pusat servis kenderaan turut ditutup kira-kira 100 meter kepada orang awam. Wakil Pemuda Kerajaan Perpaduan dan wakil NGO Belia melakukan himpunan bagi mempertahankan institusi diraja. Lebih 100 individu menyertai himpunan itu yang diadakan di hadapan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam petang tadi. Untuk pengetahuan, Sanusi ni kalau boleh, bukan saja dia mentilangkan, kita haramkan
dia pijak bumi negeri Selangor ni tuan-tuan. Kita harapkan orang macam ni pijak bumi negeri Selangor tuan-tuan. Dan kita sebagai rakyat Selangor khususnya, rakyat Malaysia secara amnya tuan-tuan, orang sebegini bukan saja tidak layak dipimpin, malah tidak layak untuk diangkat sebagai calon tuan-tuan. Daulat tuan-tuan. Himpunan yang bermula kira-kira jam 2 petang itu turut dihadiri ahli serta pimpinan Pergerakan Pemuda Selangor dan Angkatan Muda PH Selangor. Turut kelihatan beberapa anggota polis yang turut melakukan kawalan keselamatan di sekitar lokasi himpunan di sini. Kita hari ini berkumpul di Masjid Negeri Shah Alam untuk kita menyatakan solidariti, menyokong usaha untuk kita mempertahankan institusi Diraja Negeri Selangor, dan kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang dibuat oleh kenyataan Sanusi Mano, Menteri Besar Kedah. Dan kita harap perkara itu tidak akan berulang, dan sekarang sedang berjalan proses untuk pendakwaan di Mahkamah Session Selayang, dan kita harapkan pengadilan sebaik-baiknya. Dan kita hari ini kita turun beramai-ramai mempertahankan institusi diraja supaya tidak ada lagi mana-mana pihak yang ada kepentingan politik, murahan datang ke negeri Selangor untuk mengutuk kepimpinan Kesultanan kita. Bagi saya, benda yang dibuat oleh Wabi Sanusi ni, perkara ni adalah sangat tidak baik, dan dia sebagai Menteri Besar sepatutnya dia lebih faham isu-isu yang tidak sepatutnya dimainkan. Dan bagi saya harap pihak berkuasa segera mengambil tindakan, dan tindakan tegas diambil ke atas Wabi Sanusi agar tindakan ini tidak dicontohi oleh generasi akan datang. Dan kita pun sedia maklum pada kali ini pengundi seawal umur 18 tahun sudah boleh mengundi. Jadi kita bawalah contoh yang baik, kita tunjukkan kepada adik-adik kita ni kita buat politik matang, politik bersih. Dan insya-Allah lah siapa yang terbaik akan dipilih oleh rakyat pada pilihan kali ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.